up guys, kembali semula bersama saya Nasha sebagai host anda di show Motoview episod yang ke-7. Macam tak sangka kita dah masuk episod yang ke-7 kan. Episod pertama kita dengan Hafiz dengan Ki, episod kedua kita dengan rider dan juga driver MSF, episod ketiga kita cerita pasal rantai, episod keempat dengan Azlan Shah dengan Daniel, rider MSBK juga. Lepas tu dengan episod yang kelima kita cerita pasal Arezek, episod yang ke-6 pasal komentator, dan kali ini Nasha bawa motor superbike sekali masuk dalam studio Motoview ni. Kalau korang nak tahu, motor ni adalah motor race untuk kategori 215 di race MSBK. Jadi lepas ni korang nak tahu tak siapa guest kita? Tapi sabar dulu sebab Nasha tengah pegang motor kecil ada, motor besar pun ada. Tapi Nasha bagi tahu dulu tentang giveaway, di mana giveaway minggu ni kita akan bagi baju dari Asia Road Racing 3 helai. So tapi kali ni korang bukan mudah tau nak dapat baju tu. Korang kena komen orang yang ke-50, orang yang ke-100 dengan 150. Selalu senang je Nasha bagi. Kali ni no. So siapa yang nak baju Asia Road Racing selalu tanya macam mana dapat baju ni, macam mana nak beli, boleh komen cepat, nanti kita akan bagi tahu pemenang. Jadi rasanya Nasha dah banyak cakap ni, so jom kita panggil team owner untuk bike ni, iaitu Encik Muhammad Husaini atau lebih dikenali sebagai Cik Mat. Jumpa masuk Cik Mat. Halo, Assalamualaikum, selamat datang ke Motoview. Terima kasih Cik Mat kerana bawa motor Horizon Team ni ke show kita. Tapi sabar dulu, kita kena masuk ke segmen yang pertama dulu sebab kita ada 3 segmen untuk show ni. Jom tanpa kita melengahkan masa, kita ke segmen yang pertama, sembang-sembang je. Okey, baiklah Cik Mat, kita nak berbual tentang motor 250 ni dengan tim Horizon Motorsport ni. Kalau dikenali tahun lepas bersaing di kejuaraan Malaysian Superbike Championship, champion MSBK Superbike 1000cc, MSBK 215. Jadi boleh ceritakan sikit tak latar belakang Horizon Motorsport ni yang Cik Mat sebagai team owner? Untuk Horizon Motorsport adalah sebuah syarikat Bumi Putra yang kita terletak beroperasi di Elite Speedway di pit 9 dan juga 14. So kita punya perniagaan adalah untuk menjalankan sewa motor di kawasan litar tetap, dan juga kita ada menyediakan perkhidmatan untuk rental race bike untuk kejuaraan tempatan, dan salah satunya adalah Malaysia Superbike Championship. Jadi kalau sesiapa yang nak jadi rider tetapi tidak tahu bagaimana dan tak ada modal semua, so servis yang disediakan oleh Horizon Motorsport ni bagaimana? Macam pihak kami menyediakan sebuah jentera untuk 250 untuk bagi-bagi rider muda untuk mencuburi bidang ataupun mengambil pengalaman dalam kejohanan local championship, Malaysia Superbike Championship. So kita menyediakan bike yang lengkap, yang very kompetitif untuk bersaing dengan tim-tim yang lain lah dalam kejuaraan. Jadi kalau contohlah macam ada yang berminat kan nak datang nak sewa bike tu, diorang kena bawa apa je? Gitu. Bawa helmet, suit? Bagi riders kita untuk rental bike kita sediakan semuanya, maksudnya termasuk dengan kru, peralatan atau alat gantian. Cuma rider hanya perlu datang bawa suit dengan helmet dan glove, boot saja. Oh, maknanya senanglah datang. Boleh terus bawa lah. Okay. Datang rider terus bawa motor, terus race untuk hujung minggu tu. So kita ada sediakan banyak package, dan package kita serendah untuk satu pusingan sebanyak RM3,500 saja. Maknanya setiap contoh kalau MSBK tu ada 5 pusingan. So 5 pusingan tu diorang kena bayar setiap hari RM3,500. Ya, betul. Jadi kalau contohlah sebab kita dalam perlumbaan kita tak tahu macam-macam boleh jadi kan Cik Mat kan. Kalau macam rider tu jatuh ke, macam ada part-part, contohlah cover set ni pecah sikit ke, diorang ada kena tambah duit ke? Ataupun sudah semua semestinya sekiranya berlaku kerosakan yang kecil, biasanya syarikat kita tidak akan mengenakan apa-apa bayaran lah. Sekiranya kerosakan tu berpunca daripada bike tu sendiri,
biasanya pihak syarikat akan tanggung. Tapi kalau berpunca daripada kecuaian rider itu sendiri, so rider tu bike pun crash teruk, so dia kena menampung sedikit kerosakan tu. Okey, faham. Jadi kalau diorang dah sewa kan macam 3,500, Yes. 3,500, so apa faedah yang mereka dapat? Okey, untuk menyediakan satu bike yang kompetitif dalam bersaing dengan tim-tim yang besar di MSBK, tim Asia Team, ia sangat memerlukan modal yang sangat besar untuk menyediakan satu bike. Boleh bercecah hampir puluhan ribu untuk menyediakan bike. Jadi dengan keadaan ekonomi sekarang ni, saya rasa package ni sesuai untuk keluarga atau parents untuk mulakan karier anak masing-masing, mencuba satu kategori yang baru selain daripada Cup Prix. Malaysia Superbike adalah salah satu kejuaraan yang semua orang tunggu-tunggu dan menarik perhatian. Saya rasa ini peluang yang baiklah untuk diorang menyewa, dan kita akan cuba guide diorang juga, bukannya dari segi sewa je. Kita akan cuba untuk guide rider ni. Kita ada senior riders yang akan tunjuk ajar pada rider-rider muda ni lah. Oh, maknanya kalau diorang datang pergi sewa tu memang akan ada kru yang ataupun senior rider yang akan mengajar teknik-teknik untuk mengambil corner. Maknanya tak ada belajar bawa saja, tak adalah. Tak adalah. Biasanya kita akan kita ada segmen, maknanya kita ada selalu komunikasi antara riders dan juga mekanik, dan juga dengan senior riders untuk sebarang-sebarang pertanyaan ataupun masalah yang diorang hadapi lah. Tapi Cik Mat, kalau saya tengok memang Horizon Motorsport ada buat sewa motor dekat Lita Elite kan. So dalam kalau kita nak sewa motor dekat Lita Elite pula bagaimana? Tadi Cik Mat ceritakan tentang di perlumbaan MSBK. Lita Elite tu dia kiranya sewa satu hari ke atau ada per hour? Kalau di Elite Speedway kita menawarkan pakej serendah RM120 untuk 10 pusingan. 10 pusingan. So kalau nak 10. Tak pernah bawa tu, nak rasa bawa tu boleh lah. Rasa tu boleh bawa lah. Hanya perlu bayar RM110 dan dia boleh rasa dalam 10 lap, 10 pusingan untuk merasai keadaan di track, macam mana berlumba, macam mana merasai macam mana cakap tu, untuk mendapatkan cecah lutut. Betul. Kalau saya datang boleh. Boleh. Saja saya kan. Mana tahu boleh datang merasa bawa. Saya pun dah lama tak bawa motor superbike ni. Dah keras ni. Dah keras badan ni. Tak, masih bawa. Tapi motorbike ni dah lama dah tak bawa. Bila tengok geram dia motor ni kat sini kaki kan. Goyang. Kaki pun goyang kan. Kita dah biasa tengok bike. Bila Cik Mat cakap macam tu macam saya excited macam berminat lah nak datang. Tapi kalau macam yang dah ada suit semua, tak payah bawa pakai suit yang disediakan kan. Kalau kita galakkan untuk musim COVID ni, kita galakkan untuk pelanggan bawa sendiri punya kelengkapan untuk jaga. Jadi kalau sewa dekat Lita Elite tu, motor apa je ada? 215 je ke atau 1000 tu pun ada sekali? Saya pula. Untuk di Lita Elite kita hanya menyediakan 250cc berkenaan sesuai untuk track itu sendiri. Maknanya Lita tu kurang daripada 1 km, very tactical. So memang 250cc adalah motosikal yang paling sesuai lah dalam untuk track tu. So kita hanya menyediakan 250cc setakat ni. Andai kata ada yang nak sewa, saya ni banyak tanya kan, tapi nak tanya juga Cik Mat, bukan selalu Cik Mat datang studio ni. Andai kata ada yang nak sewa motor Champion 1000 tu, boleh ke? Setakat ni kita tak ada buat apa-apa tawaran lagi setakat ni. Untuk 1000cc kosnya agak mahal, jadi agak berisiko lah untuk syarikat kami untuk sewakan tu. Okey. Saya ingat Cik Mat bawa motor Champion tu, saya baru nak rasa duduk. Saya tak pernah rasa duduk atas motor 1000. Tapi tak apalah Cik Mat. Jadi peminat-peminat ni kalau nak sewa motosikal, nak kontak Cik Mat macam mana? Boleh hubungi saya di 017-230-2800. Nanti saya akan sertakan link dan juga Facebook, IG di Horizon Motorsport Speedway Elite.
boleh terus datang juga ke tempat kami di pit 14 dan pit 9. Itu dia, siapa yang berminat nak rasa jadi rider macam mana Cik Mat Lutut. Kadang-kadang orang kat luar ni cakap lebih Cik Mat, tapi dia tak nak cuba. Cik Mat dah buka peluang ni, korang kena datang sewa dekat Cik Mat. Cik Mat dah kongsi kan macam mana. So Cik Mat, terima kasih banyak kerana kongsikan pengalaman. Jadi selepas ni kita nak bersama dengan champion Team Horizon Motorsport ni guys. Korang jangan tunggu. So kita akan ke segmen yang kedua bersama dengan rider. Kedua, kalau tadi kita dah dengar penjelasan dari Cik Mat panjang lebar tentang macam mana jadi rider, boleh sewa semua, boleh jadi rider dekat MSBK juga. So kali ni kita akan bersama dengan champion. Yang Nasha kata tadi, korang mesti tertanya-tanya siapakah dia. Okey, jom kita bersama dengan Farid Badrul, champion MSBK 1000cc. Selamat datang Farid Badrul. Terima kasih kerana sudi. Tak sangka saya duduk sebelah champion rupa dia. Rider memang pemalu ke macam mana? Tak ada. Tak ada. Kita jarang-jarang jumpa kamera. Malulah ala. Tapi bawa motor tak malu pun, Nasha tengok selalu. Seorang je jadi lain. Okey, tak apa. Kali ni kita tak payah jadi malu sebab show Motoview ni kita mengupas macam-macam. Nak gelak ke suka hati. No problem. Okey, dah panjang lebar sangat Nasha cakap kan. Saya panggil Abang Farid lah sebab selalu panggil Abang. Sebenarnya saya kenal dia ni. Abang Farid, okey, bila start berlumba sebenarnya? Saya start berlumba daripada kecil. Untuk motosikal ni saya dah memang start berlumba daripada umur 7 tahun. So untuk mencebur bidang dalam perlumbaan tu bermula daripada umur 8 tahun dengan motocross. Dan daripada motocross pergi ke pocket bike, dan pocket bike baru pergi ke motor road racing. Sebelum tu saya ada join Capri juga dalam setahun lebih. Masa tu tahun bila tu join Capri? Tahun 2007. Dah lama. Nasha pun belum start main Capri lagi masa tu. Betul. Budak-budak ingosan lagi masa tu. Abang Farid, so tahun lepas kita tengok Abang Farid dah jadi champion MSBK kan. Boleh kongsikan sikit pengalaman fighting tahun lepas macam mana? Untuk tahun lepas, untuk kita memang target untuk kejar overall champion lah. So peluang tu memang ada, cuma tim perlu bekerja keras lebih sikit lah. Untuk macam dari segi setup motor, so daripada tuning bike, so benda tu kita kena cepat adapt kan. So pada round pertama saya dah cuba, so saya ukur kemampuan saya dulu dengan bike yang ada speed dalam yang ada. So kita nampak peluang tu memang terbuka luas, so kita cuba usahakan untuk dapatkan juga. Jadi tahun ni target champion juga lah? InsyaAllah kita akan cuba kekalkan momentum yang ada. Kalau kita tengok dekat MSBK race kan, 215 dah jadi champion. Saya lupa yang tanya Cik Mat, tapi saya tanya kat Abang Farid je lah. 1000 dah jadi champion. So ada rasanya tahun ni nak hantar Cik 100 pula ke? Cik. Sepatutnya saya tanya Cik Mat, tapi tak apalah, tanya Abang Farid je. Kita tak pasti lagi lah, tengok pada bos. Kalau ada bajet yang tinggi, so mungkin kita akan taruh 600 untuk cuba untuk merangkul dalam kategori 600. Okay, kalau tadi kita dengar Cik Mat kata Abang Farid ada mengajar. Abang Farid ajar budak-budak macam baru yang sewa bike itu semua kan. So Abang Farid banyak kongsi pengalaman-pengalaman dengan macam yang baru berminat pula dengan perlumbaan. Macam Abang Farid sendiri pernah jadi juara MSBK, memang juara lah kan tahun lepas. Lepas tu pernah berlumba di kejuaraan MotoGP pada tahun 2009, betul? 2011. 2011. World Cup kan. So pernah berlumba di Asia Racing, pernah berlumba di Capri. So banyak pengalaman-pengalaman Abang Farid tu kongsikan dengan budak-budak baru nak up ni macam mana? So biasanya kalau macam untuk yang kategori 250 ni, so bila time diorang training, so saya akan turun sekali lah. So saya akan tengok dari diorang punya segi riding, so apa yang perlu touch up, apa perlu diubah.
untuk lebih bagi diorang lebih confident lah. So kebanyakan yang budak yang baru-baru ni, so diorang tak ada pengalaman. So saya akan turun sekali lah untuk bantu diorang dari segi. Selalunya training memang dekat elite lah. Memang dekat elite. Ke ada pergi kadang-kadang pergi dekat sepang Mungkin ada besar. dekat sepang go-kart ataupun sepang besar. Jadi saya nak tanya jugalah kan, kalau Moto 250 ni kan dengan 1000 ada beza tak cara riding dia? Saya ni asyik tanya 1000 ya. Yelah sebab champion 1000 saya tanya banyak pasal 1000 lah. Untuk beza tu cuma dia kalau riding ni lebih kurang ke. Tapi kelajuan dia lah. So untuk biasakan dengan kelajuan tu memang orang cakap ambil masa lah. Sebab 1000 ni orang cakap sekelip mata je dah sampai dah breaking point dia. So dia memang tak boleh nak leka sekejap pun tak boleh. So memang kena betul-betul concentrate kat depan je. Tak boleh hilang fokus lah. Tak boleh hilang fokus. Kalau macam 250 ni kita boleh lagi. Satu lagi, kalau orang kata kalau bawa superbike ni kan, kalau body position tu macam mana pula Abang Farid? Selalunya ada yang kata lebihkan body position turun, bike tu tegak, ada yang kata bike pun turun sekali. So macam mana tu? So macam body position untuk superbike memang kena lebih lah. So macam dia bukan kata dekat superbike saja, ikutkan semua jentera. Macam Capri, 250, 600 memang body position tu penting lah. So kalau body position fail memang susah untuk buat catatan masa terpantas tu memang susah. Okey, memang susah lah nak dapatkan sebab kita nak rolling speed tu kan. So itu dia perkongsian yang sangat jelas oleh champion kita ni. Okey Abang Farid, ada tak nak bagi kata-kata semangat yang mula-mula nak jadi pelumba datang menyewa motor dekat Horizon ni? Ada peluang 3,500 setiap round boleh jadi rider. Professional rider. Sangat dialu-alukan lah. Sangat dialu-alukan. Sangat dialu-alukan sebab untuk dapat peluang yang macam ni memang susah. Sebab tak banyak yang buat untuk rental bike. So mungkin macam jentera yang dah sedia ada ni memang orang cakap dah perfect. So dah pernah ada overall. Betul. So dah ada podium. So untuk yang baru ni saya cakap dengan kos yang ada saya rasa tak terlalu tinggi. So mungkin yang ingin mencuba tu boleh cuba lah. So, siapa yang nak jadi rider tu bolehlah belajar dengan Abang Farid Badrul ni, champion MSBK ni. So Abang Farid, terima kasih dan juga terima kasih kepada tim Horizon Motorsport kerana sudi luangkan masa bersama kami di studio, kongsikan macam mana nak sewa bike ni semua. Jadi korang boleh nanti follow IG Horizon Motorsport, at Facebook Horizon Motorsport. Lepas tu contact Cik Mat, tadi Cik Mat dah bagi nombor telefon. Abang Farid pun Instagram ada. Apa Instagram boleh kongsikan dengan peminat? Mana tahu ada yang berminat ke, terus nak tanya macam mana tips-tips ke. Boleh follow IG saya, Farid Badrul 83. Facebook pun sama, Farid Badrul 83. So boleh search, boleh dapatkan lah. Boleh follow. Boleh follow. Ada apa-apa pertanyaan boleh tanya. Apa-apa pertanyaan boleh terus tanya, DM je. Kalau tak reply, marah. Sebab saya ada pernah DM tak reply tau. Ni saya marah ni. Tak adalah. Okay. Itu saja. Terima kasih Abang Farid Badrul. Dan kita akan ke segmen yang ketiga. Segmen ketiga ni Abang Farid, semua orang suka sebab kita akan bagi giveaway. Jadi tanpa kita melengahkan masa, kita akan ke segmen yang ketiga, giveaway guys. Baru nak berangan bawa motor. Korang ni cepat sangat lah nak giveaway. Ni Nasha dah bawa baju ni, giveaway ni. So kalau nak baju Asia Racing ni, ni depan macam biasa. Nasha akan tunjuk depan dulu. Ni belakang. Kalau nak komen ke 50, 100, 150. Siapa cepat dia dapat 3 helai je guys. Kalau lambat tak dapat. Jangan minta lagi, jangan DM lagi, okey? Tu je. Episod kali ni sampai di situ saja. Nasha hari ni macam beria sangat kan? Tak, sebenarnya excited nampak motor besar. Itu hari kita bawa RZ. Next kita nak bawa motor ke bawa kereta dalam ni? Muat tak masuk studio ni? Cik gurau je. Okey, sampai di sini saja. Kita akan jumpa lagi di next episode. Bersama dengan siapa ya rasa-rasanya? Jumpa lagi anda bersama saya, Nasha, host anda untuk Motoview. Bye-bye.